Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah pada hari ini kumpulan kami akan membentangkan tajuk terapi keluarga tingkah laku kognitif. Okay, baik, sebagai permulaan, saya akan bentangkan berkaitan dengan latar belakang pengasas bagi terapi ini. Untuk pengetahuan semua, terapi ini bermula daripada teori tingkah laku yang telah dibina oleh B.F. Skinner, sehingga beliau bersama dengan Joseph Wolpe dan Albert Bandura telah mewujudkan satu terapi, iaitu terapi keluarga tingkah laku kognitif. Baik, antara orang yang memberi banyak sumbangan dalam terapi ini ialah Gerard Peterson dan Neil Jacobson. Okay, kita pergi terlebih dahulu dengan Gerard Peterson. Nama panggilan beliau ialah Jerry Peterson dan beliau dibesarkan di Minnesota. Dan beliau pernah menyertai Perang Dunia Kedua sehingga menyebabkan beliau menerima kecederaan dan sehingga boleh menyebabkan beliau buta. Okay. Pada 1951, beliau telah memperoleh sarjana dalam bidang psikologi di University Oregon, dan pada 1956 beliau telah memperoleh ijazah doktor falsafah dalam bidang clinical psychology di University Minnesota Norman Sandberg. Dan Peterson sering dikreditkan sebagai ahli teori utama yang memulakan penerapan teori tingkah laku kepada masalah keluarga. Seterusnya ialah Neil Jacobson. Okay, beliau lahir pada tahun 1949 di Milwaukee, North Dakota, dan pada 1972 beliau telah tamat belajar di University North Carolina dalam bidang psikologi. Kemudian pada tahun 1979 beliau telah berkhidmat di University Washington dalam bidang akademik. Beliau juga telah mendapat gelaran A Born Again Behavior Therapist kerana pada awalnya beliau ingin menjadi seorang doktor psikoanalisis dan berorientasikan kemanusiaan. Namun setelah beliau membaca buku karangan Albert Bandura iaitu Principle of Behavior Modification, beliau lebih berminat ke arah terapi tingkah laku. Beliau meninggal dunia pada 2 Jun 1999 ketika umur 50 tahun. Ketika itu beliau ditahap penting dalam bidang terapi keluarga. Dan beliau sempat menemui konsep peniramaan bersama dengan kumpulan pengkaji beliau. Dan Neil Jacobson ini adalah warisan yang telah menyumbang banyak kepada kemahiran pemahaman doktor tentang interaksi pasangan dan cara mempromosikan hubungan keluarga yang positif. Baik, saya teruskan kepada subtopik seterusnya, konsep utama terapi keluarga tingkah laku kognitif. Baik, di sini kita boleh lihat terdapat 4 jenis-jenis tingkah laku, boleh tengok di hadapan. Baik, kita pergi yang pertama, behavioral parent training ataupun latihan tingkah laku ibu bapa. Baik, behavioral ini dirujuk sebagai latihan kemahiran ibu bapa. Jenis ini mengubah tindak balas ibu bapa kepada anak-anak baik melalui pemikiran ataupun tindakan. Selalunya jenis ini termasuklah kaedah lisan dan juga kaedah prestasi. Jenis rawatan ini adalah bersifat semula jadi. Baik, yang kedua, marriage couples therapist and education ataupun terapi perkahwinan. Kita boleh dilihat di hadapan, terdapat 4 komponen asas dalam jenis ini. Baik, dalam jenis ini, ia meningkatkan interaksi positif dan juga menghapuskan interaksi negatif antara pasangan. Dalam jenis ini juga, dia memberi tumpuan kepada penyelesaian masalah, membina kemahiran komunikasi dan juga mengajar merundingkan penyelesaian masalah. Baik, yang ketiga, treatment of sexual dysfunctioning ataupun rawatan disfungsi seksual. Baik, terdapat 4 unsur pendekatan dalam jenis ini. Yang pertama, pengurangan prestasi kebimbangan ataupun kita panggil anxiety. Yang kedua, pendidikan seks termasuk penggunaan teknik-teknik seksual. Yang ketiga, latihan kemahiran dalam berkomunikasi. Yang keempat, metodologi perubahan sikap. Yang terakhir adalah functional family therapy. Baik, di dalam jenis ini terdapat 3 peringkat utama. Peringkat yang pertama, penilaian. Baik, dalam penilaian ini kaunselor akan bertanya satu soalan. Soalan apa? Adakah urutan tingkah laku menggalakkan keakraban, mewujudkan jarak ataupun membantu keluarga mencapai tugas? Itu contoh soalan dia lah. Baik, di peringkat yang kedua pula peringkat perubahan, di mana ia akan membincangkan bagaimana penyingkiran sesuatu tingkah laku itu akan memberi kesan terhadap keluarga tersebut. Baik, di peringkat yang terakhir adalah peringkat penyelenggaraan.
di mana di peringkat ini akan diajarkan kemahiran khusus seperti komunikasi yang berkesan, kerja dalam kumpulan dan juga pengurusan tingkah laku antara keluarga itulah. Baik. Saya perlu untuk menentangkan dari saya iaitu teknik-teknik kaunseling terapi keluarga tingkah laku kognitif. Yang pertama kita akan lihat teknik pertama iaitu pendidikan. Kaedah pendidikan ini bertujuan untuk membantu ahli keluarga mengetahui lebih lanjut tentang cara perhubungan antara ahli keluarga berfungsi. Teknik kedua pula ialah komunikasi dan strategi penyelesaian masalah. Strategi ini bertujuan untuk membantu keluarga menghasilkan pertukaran sosial yang saling membawa perubahan. Arahan, pemberian dan pendukungan positif seperti pujian digunakan untuk meningkatkan kemahiran komunikasi sehingga tahap kecekapan telah dicapai yang memuaskan antara keluarga dan ahli terapi. Teknik ketiga ialah prinsip primat. Prinsip primat ialah campur tangan tingkah laku di mana ahli keluarga mesti terlebih dahulu melakukan tugas yang kurang menyenangkan sebelum mereka dibenarkan terlibat dalam aktiviti yang menyeronokkan. Teknik keempat pula ialah model dan peranan watak. Permodelan dan peranan watak boleh mengambil pelbagai bentuk. Dalam situasi tertentu, ahli keluarga diminta untuk bertindak seolah-olah mereka adalah orang yang mereka mahu menjadi secara ideal. Teknik yang kelima adalah pelaziman klasik. Dalam keluarga, pelaziman klasik digunakan untuk mengaitkan seseorang dengan tingkah laku yang memuaskan seperti terbukan di belakang atau perkataan yang baik. Sebagai contoh, apabila kanak-kanak prasekolah berpakaian, ibu bapa menyentuh dan memujinya dengan perkataan yang bagus, baik saja itu, tugas itu selesai. Teknik yang keenam, bimbingan. Dalam bimbingan, ahli terapi membantu individu, pasangan atau keluarga membuat respon yang sesuai dan memberi mereka arah lisan. Teknik yang ketujuh, kontrak luar jangka. Dalam kontrak luar jangka, jadual atau kontrak yang khusus biasanya bertulis menghuraikan terma untuk perdagangan atau pertukaran tingkah laku dan penugasan antara dua atau lebih. Teknik yang ke-8 pula ialah timbal balik. Konsep timbal balik melibatkan kebarangkalian bahawa dua orang akan mengukuhkan satu sama lain pada kadar yang lebih kurang sama dari semasa ke semasa. Contohnya, pasangan merasakan dia melakukan kebanyakan kerja pasangan seperti membayar bil dan menjaga rumah tapi tidak menerima penghargaan yang mencukupi. Dia mungkin berhenti menjalankan tugas ini. Teknik yang ke-9 ialah penugasan positif. Penugasan positif biasanya merupakan bahan seperti makanan, wang atau pingat atau tindakan sosial seperti senyuman atau pujian yang meningkatkan tingkah laku yang ini. Contohnya, kanak-kanak selalunya melakukan tindakan tertentu apabila ganjarannya ialah wang, gula-gula atau duit. Orang dewasa mungkin cenderung bekerja untuk mendapat penerimaan secara lisan atau fizikal seperti pujian atau senyuman. Teknik yang terakhir adalah quid pro quo, bermaksud sesuatu untuk sesuatu. Kontrak perkahwinan tingkah laku selalunya berdasarkan quid pro quo, iaitu pasangan bersetuju untuk melakukan sesuatu selagi pasangan lain melakukan sesuatu yang setanding. Contohnya, dalam menjaga rumah, seorang pasangan mungkin bersetuju untuk bersepindah dan yang lain pula bersetuju untuk mencuci pakaian. Dalam susunan quid pro quo, semua orang menang. Apabila pengaturan quid pro quo adalah dalam bentuk bertulis, ia selalunya dalam bentuk kontrak luar jangka. Itu sahaja dari saya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kelebihan terapi keluarga tingkah laku kognitif. Yang pertama, mari kita lihat ialah terapi ini diaplikasikan dengan lebih meluas dalam pengamalan terapeutik seperti pendekatan terapeutik yang lain yang mempunyai titik unik dan universal. Yang kedua, rawatan ini dalam jangka masa yang pendek. Ia tidak mengambil masa yang lama dalam sesuatu sesi seperti jenis terapi yang lain. Pada tahap yang lebih mikroskopik, ahli terapi dapat memecahkan masalah kepada bahagian yang boleh ditentukan dan kemudiannya mensasarkan strategi sama ada untuk mengajar kemahiran ataupun meninggalkan tingkah laku yang berkaitan dengan kesukaran. Baik, yang ketiga, menggabungkan banyak idea daripada pendekatan kognitif dalam pengendalian keluarga. Ia dapat memberi tumpuan kepada pelbagai masalah dan kebimbangan. Ia juga dapat menggalakkan perubahan terhadap individu dalam sesebuah keluarga untuk mengubah gaya interaksi sesama ahli keluarga. Dan yang terakhir ialah mereka menolak model perubatan tingkah laku abnormal di mana pesakit tidak melihat peningkatan dengan ubat sahaja. Ahli terapi tingkah laku percaya banyak masalah berpunca daripada kemahiran peribadi. Masa yang dibelanjakan tidak digunakan untuk meneliti sejarah klien kerana untuk penumpuan segera supaya masalah boleh ditangani dengan lebih langsung dan cekap tanpa pelabelan. Terapi keluarga tingkah laku telah menunjukkan mempunyai faedah khusus dalam rawatan terhadap gangguan tingkah laku kanak-kanak dan remaja. Dengan penggabungan proses kognitif, ia juga berguna dalam pengurusan untuk mencegah gangguan mental terhadap orang dewasa, contohnya seperti kemurungan. Sekian itu sahaja daripada saya, insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kini tiba giliran saya pula untuk membentangkan mengenai limitasi terapi keluarga tingkah laku kognitif. Baiklah,
Limitasi terapi merujuk kepada batasan atau halangan tertentu yang boleh menjejaskan keberkesanan satu jenis terapi. Terapi keluarga tingkah laku kognitif memiliki beberapa limitasi, antaranya adalah seperti berikut. Yang pertama ialah setiap individu perlu bersikap terbuka dan meneliti tingkah laku sendiri. Ini bermakna setiap ahli keluarga perlu mempunyai kesediaan untuk menilai dan mengkaji tingkah laku mereka sendiri secara terbuka. Limitasi yang kedua pula adalah mungkin terlalu banyak tugasan rumah bagi sesetengah keluarga. Terapi keluarga tingkah laku sering melibatkan tugasan rumah seperti menulis jurnal atau merakam pemikiran. Ini boleh menjadi terlalu banyak tugasan dan sukar bagi sesetengah keluarga yang sibuk atau mengalami kesempitan masa. Limitasi yang ketiga pula adalah tidak menyelami secara mendalam dalam proses penerokaan emosi. Terapi ini lebih berfokus pada pola pemikiran dan tingkah laku berbanding merantasi proses penerokaan emosi. Limitasi yang keempat pula adalah tidak mengatasi isu generasi yang lebih mendalam. Terapi keluarga tingkah laku cenderung untuk berfokus pada isu semasa dan tidak selalu menyentuh aspek-aspek mendalam mengenai isu keluarga yang berkaitan dengan sejarah atau keturunan sesebuah keluarga. Dan limitasi yang akhir sekali iaitu kebanyakan menumpukan kepada matlamat yang boleh diukur. Terapi ini cenderung menetapkan matlamat yang dapat diukur dan fokus pada pencapaian matlamat tersebut. Ini mungkin tidak sesuai untuk masalah keluarga yang lebih kompleks atau tidak dapat diukur dengan mudah. Setakat itu sahaja daripada kami. Wallahu a'lam. Manalah anakku ni. Dah lewat malam pun tak balik lagi. Along di mana? Along bawa balik lepak rumah kawan. Lewat benda sampai jauh malam macam ni? Kamu ni apa? Kamu masih muda lagi tahu tak? Lama ni, syuk membebel je. Balik-balik membebel. Melawan cakap mak. Mau ingat apa? Ku meniti awan yang kelabu. Abang pergi mana balik hari ni? Abang tahu tak keluarga kita macam mana? Anu bermasalah, tengah angah lagi. Cuba fikir macam mana. Awak tolong diam sekejap boleh? Saya nak rehat sekejap je. Abang ingat awak seorang yang penat. Saya pun penat bang. Tolonglah. Fikir macam mana keluarga kita ni. Kita banyak Awak tolong diam sekejap je. Saya dekat pejabat semalam, bos marah saya dengan stafnya. Tolonglah faham. Kita ni keluarga kita. Kerja abang tu biar dulu. Kita tolong kerja kita ni. Abang tolonglah. Kalau Ku percaya nanti suatu masa sang surya akan menyinar jua. Hello bro. Ya Razik, dari mana tu? Oh, ada kat rumah. Kenapa? Free tak malam ni? Oh, free je. Nak pergi mana? Jom pergi CC. CC? Sekejap. Oh, boleh je. Okey, jom. Tak ada duit ni. Mak mana mak? Mak ada dapur tu. Mak. Apa? Nak duit sikit. Buat apa?
Nak pergi CC kan? KCC. Balik masa kamu je. Alamak, nampak sikit je pun, bukan selalu. Pergilah minta ayah kamu. Ayah mana ada duit? Alah, ayah ni payah lah, mak je boleh. Kamu alasan banyak pergi minta kat ayah kamu. Mak pun tak ada duit. Ayah kamu pun tak bagi duit kat mak. Mak ni sikit-sikit. Saya kata kakak pergi minta kat ayah. Ya, mak. Bagaikan pelangi Anya! tak bercahaya. Macam manalah keluarga aku ni. Dengan ayahnya macam tu, Alungnya macam tu, Angahnya macam ni. Hei, apalah yang aku boleh buat untuk keluarga aku ni? Hati ini Tahap 1 menyediakan prosesi membina hubungan dan penstrukturan. Okey, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semua. Assalamualaikum. Apa khabar semua ya? Alhamdulillah sihat. Okey, baik. Sebelum tu saya nak tanya macam mana perjalanan datang ke sini? Okey ke? Okey, Alhamdulillah 1 jam sampai sini 1 jam. Alhamdulillah. Okey, baik. Okey, baik. Jadi saya dapat tahulah yang ni dapat panggilan daripada Puan Nina menyatakan bahawasanya Puan Nina untuk buat kaunseling lah, sesi kaunseling pada hari ini, betul? Okey, Puan Nina? Betul. Okey, baik. Sebelum tu boleh saya tahu, boleh Puan Nina perkenalkan dulu ahli keluarga Puan Nina? Okey, saya sebagai ibu kepada anak saya, iaitu Alung Angah, dan sebagai seorang isteri kepada suami saya. Encik, nama? Saya Razi, boleh panggil saya Cik Razi lah. Okey, baik. Okey, sebelum tu sebenarnya saya tahu Tuan dan juga Puan pernah melalui sesi kaunseling ke sebelum ni? Tak pernah lagi setakat. Belum, okey, baik. Kalau belum, izinkan saya untuk terangkan terlebih dahulu lah berkaitan dengan sesi kaunseling ini. Okey, baik. Saya selaku kaunselor, sebutkan diri saya lah, iaitu Dr. Khairil, sebagai Dr. Khairil, selaku kaunselor anda lah untuk sesi ini, sesi kaunseling ini. Jadinya untuk sesi kaunseling, dalam sesi kaunseling ini adalah setiap perkara dalam sesi kaunseling ini adalah rahsia lah, dan juga tidak akan disebarkan di luar. Saya sebagai kaunselor pun akan menjaga etika saya lah, iaitu dari sudut kerahsiaan. Dan apa-apa yang dicerita dalam ni saya tak akan ceritakan di luar sana. Dan untuk saya juga sebagai kaunselor akan membantu Puan dan juga ahli keluarga Puan untuk menyelesaikan masalah apa yang berlaku di kalangan keluarga, ahli keluarga, sebab saya hanya membantu dan menyelesaikan masalah adalah daripada pihak Puan dan juga Puan dan juga ahli keluarga lah. Dan saya berhak untuk menamatkan sesi ini jika ada apa-apa masalah berlaku lah. Okey, jadinya kita teruskan ya untuk sesi ini? Boleh. Okey, sebelum tu semua dah kena selesai ya? Alhamdulillah selesai. Tahap 2 penerokaan. Okey, baiklah, kita teruskan sesi kita ni. Jadinya sebenarnya saya dapat panggilan daripada Puan Nina, betul? Yang untuk apa ni kita nak buat sesi kaunseling pada hari ni lah. Boleh Puan Nina ceritakan dahulu situasi dengan keluarga Puan Nina macam mana? Okey, keluarga kami mengalami sedikit masalah yang mana bapanya ni selalu boleh lewat. Kalau boleh setiap hari juga dia boleh lewat. Manakala anak sulung kami ni pula, Along, dia pun boleh lewat juga. Tak tahu juga dia buat apa pada waktu malam. Dan anak saya terakhir ni pula, iaitu Angah, selalu minta duit kepada saya untuk pergi ke cyber cafe. Jadi begitulah suasana kami di rumah. Okey, baik Puan. Daripada pihak Tuan, ada tak? Tadi saya kerja sebab keluarga. Saya nak cari nafkah apa semua untuk keluarga. Saya mention sekali lagi untuk keluarga. Jadi saya penatkan kerja. Bila saya balik rumah, saya dengar isteri saya bel. Yang saya harapkan adalah dia layan saya, dia bagi saya rehat semua. Tapi yang saya dapat adalah sebaliknya. Apa? Bel 24 jam. Buat saya serabut lah. Okey, baik, saya faham. Tahap 3 mengenal pasti masalah. Encik Razi, betul? Ya, betul. Encik Razi bekerja sebagai seorang jadi pejabat? Ya, betul. Okey, baik. Kalau dalam keluarga, ahli keluarga, dari sudut interaksinya macam mana ya? Boleh saya tahu? Baik, untuk interaksi saya rasa interaksi antara kami okey saja. Pada saya okey.
Sebab saya rasa saya dah bagi segalanya untuk keluarga. Saya dah cuba berinteraksi sedaya upaya. Saya ada waktu saya terus keluarga lah. Tapi saya tak tahulah dari sisi isteri saya ni macam mana, adakah tak cukup lagi ke apa ke, itulah. Jadi doktor boleh tanya dia sendirilah, saya tak tahu dari sisi dia macam mana. Okey, baik. Cik Aziz. Puan? Bagi saya rasa kurang disayangi atau kurang diendahkan ataupun kurang juga dihormati sebagai seorang isteri dan juga sebagai seorang ibu kepada anak saya. Okey, baik. Alun pun macam mana? Saya rasa mak saya ni kurang faham saya lah. Dengan lenteran dia dan apa semua. Jadi saya terpaksa keluar rumah lah. Akibat daripada keluar rumah tu, saya kurang lah berinteraksi dengan mak, ayah dan anak saya. Anak-anak? Saya pula, saya memang kurang berinteraksi dengan mak dan ayah. Ayah sibuk kerja, mak pula suka berbeza. Saya pula jadi suka ketika saya berkafe, pergi jumpa kawan. Balik-balik mak pula suka berbeza saya. Saya pun masuk bilik saja. Okey, baik. Daripada apa yang saya dengar lah daripada pihak keluarga Encik Puan, saya dapati bahawa perkara yang tidak disukai atau tingkah yang tidak disukai oleh masing-masing ni, ramai yang tidak suka terhadap puan yang suka membebel. Betul ke semua? Betul. Okey, jadi saya lihat semua setuju bahawasanya Puan Lina suka membebel. Adakah Puan Lina sedar bahawa tingkah laku Puan Lina yang suka membebel tersebut? Bila masa saya kebebel, saya hanya meluahkan perasaan saja. Saya kurang dapat bantuan daripada rumah. Kurang kasih sayang daripada suami saya. Sebab tu saya hanya meluah saja. Tapi apa yang perlu saya buat lagi? Saya tak tahu. Okey, baik Puan, sabar ya. Okey, jadinya apa yang Puan katakan, sebenarnya Puan bukanlah membebel, tapi hanya ingin meluahkan perasaan lah. Ya, betul. Jadinya sekarang ni kalau kita lihat, kita libatkan semua ahli dalam keluarga. Jadi yang pertama, Puan katakan Puan tertekan dengan tak enak daripada anak-anak yang tidak menolong Puan di rumah untuk menyiapkan kerja di rumah lah. Dan apabila Puan beritahu dekat suami pula menyatakan Puan ni membebel dekat dia, berlejeh dekat si suami ni. Jadinya Puan merasakan Puan ni tidak dipeduli dan tidak diandalkan oleh keluarga. Tahap 4. Memilih alternatif penyelesaian. Jadi nampak tak perkaitan antara satu sama lain lah dalam rumah ni. Bila seseorang ingin meluahkan perasaan tapi dianggap sebagai militer, sedangkan dia hanya ingin meminta bantuan daripada anak-anak. Tapi anak-anak pula sibuk di luar dan tidak balik rumah secepat mungkin. Dan dari si suami pula tidak balik awal dan menyebabkan apabila si isteri ingin meluahkan perasaan, si suami anggap isteri sedang melenter. Okay, baik. Saya rasa saya faham apa yang doktor cakap. Saya rasa puncanya juga asalnya daripada kami semua jugalah, saling salah dialogkan antara satu sama lain kan. Masing-masing nak kena. Saya juga ada salah saya sendiri, saya tak faham isteri saya ni. Sedangkan isteri saya ni hanyalah untuk nak faham dia. Saya tak cuba dong. Saya tak cuba pun untuk memahami dia. Itulah saya sedar kesilapan saya. Baik, daripada ayah, ayah rasa semua salah. Jadi kalau daripada si emak pun macam mana? Mungkin betul. Saya ni kuat membebel dan sebabkan juga anak-anak saya keluar dari rumah. Dan bila saya luahkan kepada suami saya pun, tengok saya bebel juga. Mungkin saya perlu kurangkan bebelan saya. Baik, Puan pun dah mengaku silap. Kalau Alung rasa Alung silap tak? Ya, saya pun ada silap tak. Kalau anak, saya pun. Okey. Baik, jadi semua dah tahu masing-masing ada kesilapan masing-masing lah dalam interaksi antara sama lain dalam keluarga ni. Jadinya, apa yang kita perlu buat sekarang ni untuk menyelesaikan masalah ni? Okey, baik. Saya sebagai kaunselor ada satu teknik lah dalam membantu membina semula interaksi dalam ahli keluarga ni. Prinsip primat. Okay, apa itu prinsip primat? Ini seseorang itu perlu melakukan perkara yang tidak menyenangkan terlebih dahulu sebelum membuat perkara yang menyeronokkan. Okey, contohnya, si Ana. Apa yang si Ana suka buat? Saya suka pergi ke cafe dengan kawan saya. Okey, baik.
suka bagi saya bagi dia, betul. Itu adalah perkara yang menyeronokkan. Jadi sebelum melakukan perkara yang menyeronokkan, apa yang si anak perlu buat terlebih dahulu? Itu saya akan tolong mak dulu. Ya, betul. Jadinya begitulah teknik prinsip primer. Lepas ni bolehlah, ni lebih kepada anak-anak lah dia boleh buat, iaitu contoh sebagai Alung pula. Alung suka keluar dengan kawan-kawan, betul. Jadinya Alung perlu buat apa sebelum tu? Tolong mak. Tolong ibu, tolong mak terlebih dahulu. Itulah prinsip primer. Okey, selain daripada itu, saya ada satu teknik untuk membantu juga keluarga tuan dan juga puan lah, iaitu teknik quid pro quo. Okey, teknik ini adalah berkaitan dengan perjanjian. Perjanjian macam mana? Okey, baik. Kalau kita lihat, masing-masing ada tidak suka antara satu sama lain tentang tingkah laku masing-masing lah. Jadinya, daripada perjanjian ini, masing-masing akan dapat kebaikan. Maksudnya salah seorang akan berjanji untuk tidak buat perkara atau tingkah laku yang tidak disukai oleh orang lain. Dan orang lain pun akan dapatlah kelebihan tersebut. Contohnya, contoh si ayah tidak suka apa? Saya tak sukanya si ibu membebel. Okey, si ayah tidak suka si ibu untuk membebel. Jadi apa yang si ayah perlu buat? InsyaAllah saya akan cuba balik awal lah untuk melokkan dia daripada membebel tu. Betul. Jadi ayatnya, saya tidak suka si ibu membebel, jadi saya janji untuk balik awal sampai ini. Begitulah caranya. Jadi saya bagi masa kepada anda semua, si ayah, si ibu dan Alung dan Angah, untuk fikirkanlah apa yang ingin dijanjikan. 2 minit berlalu. Okey, siapa nak mulakan dulu? Saya InsyaAllah lah, saya janji saya akan balik awal. Saya akan tolonglah si isteri ni kemas rumah, urusan anak semua, tambahkan lagi nafkah setiap bulan tu. InsyaAllah lah, saya sedar silap saya. Saya cubalah, saya janji baiki semua tu, InsyaAllah. Kalau dari pihak anak-anak pun, Saya janjilah dengan Angah untuk kurangkan masa di luar dan banyakkan masa di rumah lah untuk tolong mak. Supaya, tapi mak kena janji lah, mak jangan lebih banyak lah. Tapi kami sebagai anak akan janji lah akan tolong mak dan ayah di rumah, insyaAllah. Janji. okay, baik. Jadi masing-masing dah ada janji masing-masing. Jadi apa? Telah berjanji, jadi kita kena tunaikan, betul? Betul, okay, baik. Saya juga ada satu saranan lah untuk Encik Razi dan juga Puan Lina, iaitu untuk lebih mendengar kuliah-kuliah ataupun syarah berkaitan dengan kahwinan dan juga hubungan suami isteri lah. Dan saya ingin sarankan kepada Encik dan Puan untuk membaca satu buku karangan Alan Fay, iaitu Making It as a Couple. InsyaAllah akan membantu lagi lah dalam hubungan Encik dan Puan dan juga ahli keluarga, insyaAllah. Tahap 5. Penamatan. Jadi saya rasa saya ingin tamatkanlah sesi kaunseling kita ini. Tapi sebelum tu, daripada pihak Encik Razi, Puan Lina, Alung, Angah, ada nak tambah apa-apa ke? Saya rasa mungkin tak ada dah. Dan kami akan usahakan juga ikuti apa yang disarankan oleh doktor. Okay, baik. Jadinya insyaAllah, jadi saya akan tamatkanlah sesi kaunseling kita ini di sini, insyaAllah. Jadi terima kasih kepada semua yang hadir pada hari ini. Dan insyaAllah kita sama-sama lah berubah. Okay, baik. Terima kasih. Terima kasih. Okay.